Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah siapa waris sebenar Kesultanan Sulu. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Menyentuh tentang isu tuntutan Sultan Sulu ke atas Sabah selaku wakil kepada pewaris Sultan Sulu yang sebenar, ingin memberikan sedikit ulasan mengenainya. Dunia akan selalu tergempar apabila timbulnya isu Sultan Sulu ingin menuntut Sabah, yaitu North Borneo. Perlu dijelaskan bahawa penyerahan sesuatu tanah bukanlah sesuatu yang mudah. Sebagai contoh, orang kampung baru di Kuala Lumpur begitu sukar untuk menyerahkan tanah mereka yang cuma seluas sekangkang kera kepada kerajaan untuk dibangunkan. Begitulah halnya dengan Sultan Sulu. Tanah wilayah North Borneo yang seluas sebuah negeri itu bukanlah begitu mudah untuk diberikan kepada sesiapa jua. Walaupun Suruhanjaya Kobold 1963 telah membuktikan bahawa rakyat Sabah mahu merdeka dengan Malaysia, tetapi bagaimana dengan hak tuan punya tanah? Kesultanan Sulu yang mempunyai ramai pewaris tidak termasuk mereka yang menyamar sebagai waris Sultan Sulu akan sentiasa ingin membuat tuntutan ke atas Sabah dengan apa cara sekalipun. Di sini, wakil yang sangat mengenali waris sebenar Sultan Sulu yang mempunyai hak dan kata putus di wilayah Sulu dan North Borneo, yaitu Sabah. Kami ingin memberikan sedikit penerangan mengenai mereka yang membuat tuntutan itu. Walaupun ada 97 orang yang membuat tuntutan, namun ada 5 kumpulan yang terbesar. Dan perlu diingatkan bahawa Kesultanan Sulu mempunyai 3 waris sebagai keluarga diraja Kesultanan Sulu, yaitu seperti mana dilambangkan dengan 3 lambang senjata dalam bendera Kesultanan Sulu, yaitu keluarga yang dipanggil sebagai keluarga pewaris pertama. Pertama, keluarga Kiram, lambang keris. Kedua, keluarga Syikirullah, lambang barung, parang Sulu lebar. B, keluarga yang dipanggil sebagai keluarga pewaris kedua. Ketiga, keluarga Maharaja Adinda atau Dinda atau Arinda. Dan juga perlu dimaklumi bahawa Kesultanan Sulu mengamalkan sistem penggiliran takhta antara ketiga-tiga warisnya, seperti sistem yang pernah diamalkan di Perak dan Pahang. Tuntutan dari Sultan Jemalul Kiram III dan saudaranya Sultan Ismail di Kiram II, Ibni Sultan Punjungan Kiram. Mereka ini bukanlah berasal dari darah zuriat sebenar Sultan Sulu,
Kerana Sultan Punjungan Kiram bukanlah anak sebenar Raja Muda Mewalil Wasit II. Sultan Punjungan Kiram itu adalah anak kepada Encik Amir Hamzah yang merupakan suami pertama Puan Mora Napsalaga, di mana Puan Mora Napsalaga ini telah diambil menjadi isteri kepada Raja Mewalil Wasit II ketika dia telah mengandung. Tuntutan dari Sultan Muhammad Yaqub Ibni Sultan Azimuddin atau Alimuddin V merujuk kepada salsilah atau kitab khutbah Kesultanan Sulu, hanya ada disebut nama-nama Sultan Azimuddin atau Alimuddin pertama, kedua, dan ketiga, dan tiada disebut nama-nama Sultan Azimuddin atau Alimuddin keempat dan kelima. Maka tidak bolehlah disahkan sebagai kesahihan keturunan baginda ini selaku waris kepada Kesultanan Sulu. Tuntutan Sultan Jul Aspi Kiram II dan anaknya Sultan Rodinud Ibni Sultan Jul Aspi Kiram II merujuk kepada rekod dari PAWCI dari Amerika dan dari catatan Profesor Dr. Nicholas Tarling dalam bukunya Sulu and Sabah, jelas menyatakan Sultan Sulu yang terakhir yaitu Sultan Jemalul Kiram II yang mangkat pada tahun 1936 tidak mempunyai waris. Maka ini bermakna Sultan Jul Aspi dan anaknya Sultan Rodinud hanyalah menyamar selaku waris kepada Kesultanan Sulu. Tuntutan dari Sultan Jainal Abidin dan Sultan Muhammad Azimuddin Abidin. Mereka ini adalah dari keluarga Syakirullah dan sememangnya berasal dari darah keturunan Sultan Sulu. Namun, kerana mengikut sistem penggiliran takhta antara tiga keluarga di Raja Sulu, maka hak mereka ke atas takhta Kesultanan Sulu telah berakhir. Tuntutan dari Yang Mulia Datuk Ali Aman atau Raja Bungsu II Ibni Yang Mulia Datuk Aliuddin atau Datuk Hadis Pabila atau Datuk Maputi Ibni Yang Mulia Datuk Muhammad Sheikh Ibni Maharaja Adinda Dinda Arinda Sultan Muhammad Aranan atau Adanan, Puyo Ibni Paduka Raja Muda Datuk Bantilan Ibni Sultan Azimuddin atau Alimuddin II Ibni Sultan Bantilan Muizuddin Ibni Sultan Baharudin 1. Ibni Sultan Sahaluddin Keramat Ibni Sultan Mewalil Wasit atau Raja Bungsu 1 Ibni Sultan Muhammad Hasan Sultan Brunei ke-9. Mereka ini adalah dari keluarga Maharaja Dinda atau Dinda Arinda yang merupakan pewaris kedua Kesultanan Sulu. Dengan kemangkatan Sultan Jemalul Kiram II pada tahun 1936 dan dengan penguasaan takhta oleh pewaris pertama Kesultanan Sulu yaitu Kiram dan Syakirullah. Sekian lama, maka kini takhta Kesultanan Sulu sepatutnya menjadi milik mutlak pewaris kedua Kesultanan Sulu.
maka waris sebenar Sultan Sulu inilah yang berhak menyelesaikan isu tuntutan Kesultanan Sulu ke atas Sabah, yaitu North Borneo. Ini bersesuaian dengan perkataan pewaris dan penyambung ataupun the heirs and successors dalam perjanjian pajakan North Borneo 1878. Maka kini sebarang penyelesaian ke atas North Borneo atau Sabah adalah di tangan keluarga Maharaja Adinda atau Dinda, Arinda, dan bukannya dari keluarga Kiram ataupun dari keluarga Syakirullah. Diharap kisah ini dapat memberikan kita sedikit maklumat mengenai siapa pewaris sebenar Kesultanan Sulu, kerana ramai yang mengaku sebagai pewaris Kesultanan Sulu. Mengenai isu soal tuntutan Sabah, Kesultanan Sulu mempunyai sebab sendiri. Begitu juga dengan Sabah, mereka mempunyai bukti-bukti kukuh serta hak untuk menyatakan bahawa Sabah adalah dalam gagasan Malaysia.